بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to TK Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ni akak akan sampaikan dua kisah dan akak harap ia akan menghiburkan anda semua. Jom bersama dengan akak. Okey, akak teruskanlah dengan kisah bertajuk Diserang Lagi. Kisah ni berlaku pada tahun 2016, diceritakan oleh Zim. Masa tu dekat pejabat, tak lama sebelum rehat tengah hari, sedang Zim ni khusyuk dia buat kerja kan. Tiba-tiba telefon Zim ni berbunyi, tandanya ada mesej yang masuk. Dari bunyinya tu, Zim ni dia dah tahu dah mesej tu dari siapa. Sebab Zim memang tetapkan bunyi notification khas untuk sahabat-sahabat baik dia lah. Mesej tu ternyata daripada Ayi. Buat apa tu? Dia tulis macam tu. Tak ada buat apa-apa, saja buat-buat sibuk je. Dia gelak macam tu lah. Kau pula buat apa? Dia tanya balik. Dalam mesej lah tu. Jadi Zim kalau bermesej dengan Ayi ni jarang nak serius tau. Dia ada juga bergurau-bergurau macam tu. Jadi dia jawab lah, aku seorang kat pejabat ni. Staff lain semua keluar buat pemasaran. Ayi dia bekerja di bahagian akaun dan kewangan. Akaun gitu. Jadi dia jaranglah terlibat dengan kerja-kerja kat luar tu. Hanya kadang-kadang kalau ada antara staff yang minta tolong dari dia, gantikanlah tempat mereka untuk sementara waktu, barulah dia akan keluar pergi kerja kat luar lah. Zim, benda yang selalu bergerak dalam badan aku sekarang ni tengah aktif lah. Dia asyik bergerak-gerak. Sekejap ke perut, sekejap ke belakang. Aku risau lah kalau kawan-kawan sepejabat nanti balik. Takut mereka perasan je. Ayi dengan keluarga dia mengalami banyak tau gangguan yang bermacam-macam jenis. Kena tindih ada, nampak kelibat ada, nampak lembaga, lepas tu mimpi jumpa hantu, jumpa jin dan juga jumpa dengan orang-orang pelik. Itu semua dah jadi macam lumrah dah untuk dia sekeluarga. Pernahlah beberapa hari bila dia bangun pagi kan, ada macam titisan darah tau. Darah tu segar lagi atas lantai dekat bilik dia. Sedangkan Ayi, dia tidur seorang je. Tak ada sebarang kecederaan pun pada badan dia yang memungkinkan bahawa darah tu adalah daripada darah dia sendiri. Tak mungkin lah. Dia dah cek memang tak ada apa pun. Wak Imam mulut dia tak berdarah. Sewaktu dia tinggal dekat rumah sewa dekat Petaling Jaya, sebelum dia nak bertukar kerja, lepas tu dia nak pindah lah balik ke kampung dia kat Johor Bahru. Masa tu dia nak tinggal dengan mak dia. Pernah tau dia tersedar waktu dini hari, sebelum subuh lah time tu. Dan masa tu dia mendapati ada wanita bogel tidur dekat sebelah dia. Bayangkan. Sedangkan dia tidur seorang-seorang je dalam bilik dia. Mana ada dia bawa awek ke apa semua, tak ada lah. Tapi dia nampak wanita bogel tu tau. Untuk pastikan dia tu tak mimpi, Ayi dia cuba gak dia sentuhkan wanita tu dengan jari dia. Sebaik je dia tersentuhkan wanita tu gaib tau. Ayi dia pernah tengok makhluk bertanduk berdiri dekat pintu bilik dia. Ni masuk part lain pula. Pernah juga dia nampak ekor berwarna merah dengan hujung ekor tu macam anak panah. Macam ekor yang dalam watak dalam filem Hellboy dekat atas sini rumah dia. Ingat tak? Berkat kesabaran dan juga kesungguhan dalam dia nak mencari kesembuhan kan, gangguan-gangguan tu banyaklah yang dah tak ada. Hanya ada beberapa simptom yang masih ada jugalah pada Ayi ni. Dia rasa benda tu bergerak-gerak dalam badan dia. Adalah satu daripadanya tu masih berlaku, walaupun hanya jarang-jarang je, walaupun tak selalu, tapi terasa juga macam ganggu kan. Kebiasaannya benda bergerak tu terjadi sewaktu Ayi ni berada kat rumah. Tapi kali ni dia macam terjadi waktu dia berada kat pejabat. Itu pelik. Sebab itulah Ayi ni dia minta bantuan daripada Zim ni.
Aku cuba je lah ya. Zim dia jawab macam tu. Jadi Zim ni dia mulalah fokus pada benda yang mengganggu air tu. Ada ketika juga Zim boleh nampak apa yang dia nak fokuskan. Ada ketikanya dia tak boleh nampak. Dan untuk kali tu Zim tak nampak apa-apa tau. Tapi seperti kebiasaannya lah, dia nampak atau tak bukanlah persoalannya dekat sini. Yang penting Zim ni tetap akan belasahkan juga benda tu. Dia tak kira dia nak bantu kawan dia. Sekarang ni macam mana? Masih bergerak-gerak ke? Masih lagi. Sejak aku mula hantar mesej kat engkau tadi, masih gerak lagi. Ada lagi gerak lagi. Makin galak pula. Jadi Zim ni dia dah faham sangat dah perangai benda-benda ni. Bila ada sahabat-sahabat Zim ni yang minta bantuan, waktu tu lah ada yang rasa panas, ada yang tiba-tiba rasa macam tiba-tiba nak marah, tu rasa benci pada Zim ni tanpa sebab. Ada yang lampu bilik tiba-tiba lah berkelip-kelip, macam-macam tiba-tiba lagi lah yang tiba-tiba datang macam tu. Jadi Azim dia sambung belasah juga lagi. Sekarang dia tanya macam tu je. Ada lagi, tapi macam dah kurang dah. Sekejap lagi hilang lah kot. Jawab semember ni. InsyaAllah harap-harap macam tu lah jawabnya Azim ni. Terima kasih banyak Zim. Maaf ganggu kau buat kerja time ni. Tak ada masalah lah. Bukannya sibuk sangat pun. Kalau tengah sibuk, mesej kau pun aku tak balas. Sambil gelak dia cakap macam tu. Masa Zim ni sedang balaskan mesej dengan Ayi, suasana dalam pejabat dia, time tu dia sunyi betul, lapang sangat. Adalah beberapa orang kawan sepejabat dia yang tengah tekun buat kerja masing-masing kan time tu. Meja kerja mereka ni hanya dipisahkan dengan pembahagi. Pernah nampak tak pembahagi yang tinggi? Dia cuma paras, tak tinggi mana pun, dia tulis paras pinggang je. Jadi Zim dia cubalah untuk tak menarik perhatian mereka yang ada kat situ dengan gerak tangan dia yang kebiasaannya akan naik sekali bila dia belasahkan benda tu. Walaupun hakikatnya benda tu berada beratus kilometer dari tempat dia berada tu. Sama cakap pula pandai bersilat sana. Akak memang macam ni. Selepas tu Zim dia keluar, dia pergi makan tengah hari dengan beberapa orang kawan sepejabat dia. Lepas tu kemudiannya dia balik semula ke pejabat sebab dia nak solat. Lepas tu dia nak sambung buat kerja yang belum selesai lagi. Bila dia sampai je waktu asar masa tu, selesai dia ambil wuduk semua, Zim ni dia masuk dalam surau kecil dekat bahagian belakang pejabat dia. Masa tu kan hanya dia seorang je dekat surau tu. Tiba-tiba kan dia rasa tak sedap hati. Tapi kan dia tak hiraukan sangat dengan perasaan tu dan dia mulakan solat, dia teruskan solat semua. Selepas dia habis bacaan Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, Zim ni dia rukuk. Lepas tu kemudian kan dia bangun untuk iktidal. Masa dia turun untuk sujud, bila je kedua lutut dia mencecah lantai tu masa nak sujud tu kan, di luar jangkaan lah masa tu, tiba-tiba lutut kanan dia rasa sakit sangat, amat sakit, menyebabkan dia tumbang dekat sebelah kanan sehingga dia terbaring kat situ. Dengan susah payahnya dia menongkat tangan dia untuk bangkit. Lepas tu dia cubalah untuk bersila nak bangun, nak ambil kedudukan balik. Masa tu lutut kiri dia tak sakit pun. Lepas tu dia bengkokkanlah lutut kiri dia. Lepas tu lutut kanan dia tak dapat nak dibengkokkan sebab masih dalam keadaan yang sakit, nyut sakit berdenyut. Lepas tu Zim ni dia tahulah yang bahawasanya dia sedang diserang. Dalam keadaan yang masih menahan kesakitan tu, Zim dikepung diri dia. Atau dengan kata lain, dia buatlah perisai supaya tak ditembusi dengan apa-apa anasir pun yang tak diingini pada time tu. Jadi Zim dia tarik racun dari lutut lebih kurang 2 minit selepas dia tarik berterusan, biiznillah sakit lutut kanan dia hilang sepenuhnya. Tiba-tiba dia rasa macam biasa je, normal. Jadi Zim dia berdiri untuk solat semula daripada awal. Bila Zim letakkan lutut dia untuk sujud pada rakaat yang kedua, perkara yang sama terjadi lagi. Zim tetap tumbang lagi macam nangka busuk tau. Sekali lagi Zim ni dia tarik, lepas tu dia musnahkan semua racun dari lutut yang berdenyut-denyut time tu. Beberapa minit lepas tu barulah sakit dia tu hilang.
Zim dia ulangi solat lagi. Kena ulang lah, kena solat lah sampai selesai kan. Tapi kali ni dia dah tak berdiri, dia solat dalam keadaan duduk. Selesai lah, Alhamdulillah. Waktu pejabat habis pada pukul 5.30 petang tu standard lah. Tapi biasanya Zim dia akan solat maghrib terlebih dulu sebelum dia nak balik ke rumah. Masuk je waktu, dia cubalah solat maghrib secara berdiri. Alhamdulillah, lutut dia dah tak sakit dah boleh dah nak solat macam biasa sampai selesai untuk maghrib tu. Bila dah selesai dia berkemah tu, Zim dia turun, dia pergi ke kereta. Sekali lagi perasaan dia ni, rasa ada benda lain tau. Bukan benda lain, dia rasa kelainan tau. Something wrong je. Jadi Zim ni dia hidupkan enjin kereta dia. Lepas tu dia memandu keluar dari kawasan parking kereta tu. Jarak dari pejabat nak ke rumah dia lebih kurang 40 km. Jauh juga lah. Baru je Zim ni nak memandu dalam beberapa kilometer macam tu, tiba-tiba kan kepala Zim ni dia rasa macam pening, pusing macam tu. Dia rasa susah tau untuk dia gambarkan macam mana dia rasa time tu. Tapi Zim tahu tu bukan pening biasa. Keadaan yang tak pernah dia alami pun. Jadi Zim dia terpaksa lah dia memandu dengan mata yang betul-betul difokuskan ke arah jalan dekat depan dia. Sebab dia dalam keadaan yang sangat-sangat tak stabil. Dia terpaksa layankan pening dia tu semua. Dia tu hayang kan. Itu baru dia, kereta tak tahu lagi. Jadi nafas dia masa tu makin laju. Dan dia berpeluh walaupun waktu tu dah malam. Dan pendingin hawa kereta dia tu dah terarah betul-betul tepat pada diri dia tau. Tapi dia still juga rasa sejuk sangat. Dia rasa waktu tu kalaulah dia menoleh ke arah mana sekalipun, kereta dia ni akan terbabas confirm. Jadi dia kena fokus juga pada pemanduan dia. Waktu tu pula masih dalam waktu puncak. Lebuh raya dia masih lagi menjadi laluan Zim time tu. Masa tu keadaan masa jam masih juga padat dengan kenderaan. Jadi Zim dia terpaksa teruskan juga memandu sebab tak ada tempat yang sesuai untuk dia berhenti, ambil nafas. Memang tak boleh. Kalau dia stop, bahaya tau kat situ. Dalam hati dia, dia tak henti-henti. Dia berzikir. Dia nak kuatkan diri dia. Sampai je dia kat rumah, dia keluarlah daripada kereta. Dia buka kunci pintu rumah. Lepas tu dia berlari, dia pergi tandas. Melangkah je dia dekat tandas, terus dia muntah ke situ. Muntah dia tu terpancut dari kerongkong terus je masuk ke dalam mangkuk tandas. Habis semua dimuntahkan kat situ. Keadaan dia dah kembali macam sedia kala selepas dia dah muntahkan tu. Pening dia hilang, nafas kencang dia hilang, semua dah tak berpeluh dah. Dia dah okey, dah cool apa semua. Lepas tu dia pergi mandi kan. Lepas dia mandi, Zim dia bersiap, dia nak pergi solat isyak pula. Memandangkan waktu maghrib tadi dia dah dapat solat dengan sempurna. Jadi dia berdirilah macam biasa sebab dia nak teruskan solat isyak. Tapi waktu asar tadi kan berulang kembali masa dia tak boleh nak solat berdiri tu. Zim tiba-tiba tumbang lagi masa dia nak sujud. Sama. Dia ulang benda yang sama. Dan dia terpaksa ulangi solat isyak secara duduk. Sebab kalau dia cuba lagi, dia takut jadi benda yang sama, dia akan terduduk juga. So dia teruskan dengan solat duduk. Selepas hari tu, tak ada lagi dah kejadian sama berlaku. Hari tu je. Sesetengah serangan dia nampak macam biasa je. Tapi bila disusuli dengan rentetan yang boleh membawa kepada kejadian yang berlaku dan juga macam mana cara ianya berlaku, jadi Zim ni dia akan tahulah tu adalah satu bentuk serangan. Dia sendiri boleh rasa, dia ubatkan orang, dia boleh rasa itu bukan perkara yang rutin yang berlaku, itu different sangat daripada apa yang dilalui. Jadi dia dapat rasakan, macam kita dapat rasakan macam ada aura, macam seram lah, macam ada benda lalu, macam itulah dia rasa. Serangan lain yang agak agresif yang dia pernah alami adalah masa dia membantu seorang kawan dia dalam kes kadam cincin jarum emas. Masa tu, selepas kejadian tu, walaupun ada beberapa lagi siri serangan yang pelbagai cara lah, tak tahulah, banyaklah cara, tapi tak memudaratkan sangat. Allah masih melindungi pada Zim ni. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Zim.
Disebabkan kisah yang pertama tadi dia agak pendek, so akak tambahkan dengan kisah yang kedua ni tau. Kisah ni ditulis oleh Amirul, bertajuk Jalan Surau Lama. Jom sama-sama kita hayati apa kisah ni. Kisah ni adalah tentang pengalaman daripada Ibu Amirul sendiri. Masa tu Ibu Amirul dalam perjalanan nak pergi kat surau bersama dengan sepupu dia masa mereka masih dekat sekolah rendah lagi. Jadi Amirul dia tak namakan pada ibu dia, akak gelarkan Ibu Amirul ni sebagai Suraya, dan juga Amirul ada tulis dia gelarkan kepada sepupu mak dia ni sebagai Tini. Tu semua bukan nama sebenar tau. Okey, macam ni kisah dia. Macam biasalah kebiasaannya kan, pada hujung minggu semua sepupu Suraya ni akan datang dan juga menginap dekat rumah pusaka nenek mereka. Jadi Suraya dengan keluarga dia menetap hanya bersebelahan je dengan rumah nenek tu. Olehkan disebab mereka sekeluarga ni mudah untuk jagakan rumah nenek, sebab rumah tu berada dekat sangatlah dengan rumah dia bersebelahan kan. Jadi setiap hujung minggu ni Suraya dia akan dapat bermain dengan sepupu-sepupu dia. Untuk pengetahuan semua jugalah, pada setiap hujung minggu surau dekat kampung Suraya ni akan mengadakan bacaan Yasin dan juga sedikit kenduri. Selalunya pada waktu hujung minggu akan meriah lah dekat kawasan surau tu dengan suara riang kanak-kanak, suara orang berceloteh, orang-orang dewasa bercakap antara satu sama lain. Hanya pada waktu tu jugalah kanak-kanak akan berani untuk pergi kat surau tu pada waktu malam. Kalau tak, hari-hari lain memang tak beranilah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa tak berani kan time lain kan? Sebab jalan untuk ke surau tu dia agak macam menyeramkan lah. Sebab dia berada dekat ujung kampung. Lepas tu dikelilingi pula dengan kawasan hutan. Hutan kecil je. Ada kebun getah juga. Dekat simpang sebelum nak sampai kat surau tu, dia ada berdiri tau sebuah pokok ara. Pokok ara tu besar dan pokok ara tu rendang. Dikatakan pokok ara tu berpenunggu dan juga dah berusia berpuluh-puluh tahun. Terdapat juga dekat situ beberapa kisah mistik berkenaan dengan kawasan pokok tersebut. Tapi agak panjanglah kisahnya kalau nak dikongsikan. Pokok tersebut juga selalu menjadi alasan bagi Suraya dengan adik-beradik dia yang lain ni untuk selalu ponting pergi kelas fardu ain. Elok sangatlah tu. Berbalik pada kisah Suraya pada malam tu. Macam selalunya lah, kesemua ahli keluarga Suraya, dia dengan sepupu-sepupu dia akan pergi kat surau tu. Dan pada malam tu hanya tinggal Suraya dengan Tini sepupu dia tadi yang lambat nak pergi kat surau tu sebab Tini dia sakit perut tau pada awalnya. Manakala yang lain-lain tu dah pergi dah dulu dekat surau tu sebelum waktu maghrib. Jadi untuk mereka semua ni pergi awal tujuannya nak bantu masakkan juadah secara rewang gotong royong lah kat situ seronok kan. Mereka berdua ni dia mula bertolak pergi ke surau tu selepas waktu maghrib. Maklumlah kawan si Tini dah sakit perut kan. Setelah selesai dia solat maghrib apa semua, barulah dia pergi. Mereka berdua ni hanya berjalan kaki ke surau tu sebab semua basikal dah digunakan dengan ahli keluarga dia lain. Jarak daripada rumah Suraya nak ke surau tu tak adalah terlalu jauh sangat, sekitar 800 meter je. Tapi mereka perlu melalui denai, kena juga jalan kaki yang agak sukar lah. Jalan kampung kan, gelap nak ke sana. Pada era tahun 80-an tu, boleh digambarkan kita, kalau kita flashback balik kita pada tahun 80-an, seram juga, kawasan banyak pokok kan. Jadi memang tak banyak lah lampu jalan yang dibina terutama sekali dekat kawasan-kawasan kampung. Ada kampung yang tak ada lampu jalan tau. Jadi mereka ni dia mulakanlah perjalanan. Masa tu dia bawa hanya beg yang berisi dengan telekung. Lepas tu mereka bawakan sebuah lampu suluh sebab dia nak terangkan jalan mereka tu. Tak berani lah dia nak menapak dengan gelap gelita tu. Jadi udara pada malam tu dia rasa macam dingin sangat. Dan disebabkan udara yang dingin rasa sejuk macam tu, timbul perasaan seram tau dalam hati mereka berdua tu. Sebabkan terlalu takut, Tini dia berjalan. Sambil dia berjalan tu, dia peluk ke pinggang Suraya tu.
Lepas tu dia sembamkan muka dia kat bahu Suraya. Boleh bayangkan tak macam mana supaya dia tak dapat nak tengok keadaan sekeliling. Punya dia pelukkan Suraya sebab dia rasa seram tau. Jadi Suraya dia pun nyanyi-nyanyi lah, buat-buat nyanyi. Biasa standard kan, kita kalau tak nak layan kerana rasa takut tu nyanyi-nyanyi. Sebab dia nak kurangkan rasa debar duk-dak dia masa tu. Dia nak teruskan juga perjalanan dia. Takkan dia tinggal dia berdua je kat rumah time tu. Jadi mereka masa tu memang perasaan bercampur bau, takut ada, meremang ada, berdebar semua ada. Suasana pada malam tu kebetulan tenang je. Sunyi pula tu. Tiba pula rasa bila dah takut, bunyi apa pun dah tak boleh nak fokus dah. Dah terlalu sunyi tau. Sebab tak ada kedengaran walau sedikit suara serangga pun dan juga suara unggas dekat kawasan hutan kecil tu. Yang mana mereka lalui tu tak seperti kebiasaannya yang meriah dengan bunyi cengkerik, ada bunyi burung, ada bunyi macam-macam bunyi lutung semua kan. Tapi kali ni sunyi sangat. Jadi perjalanan mereka sepatutnya ambil masa dalam 20 minit kalau dia orang tu berjalan kaki. Jadi mereka perlu lalui masa tu denai yang melintasi hutan kecil sebelum nak bertemu dengan satu kebun getah. Yang akhirnya barulah mereka akan jumpa jalan utama kampung tu untuk pergi ke surau dekat hujung kampung tu. Masa mereka hampir keluar daripada kawasan hutan kecil tu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Secara tak semena-mena datang bau busuk tau. Macam bau kain keput pun ada, bau hapak ada. Dah memang bau tu dia bau dekat tau. Tengik gila bau tu. Jadi Tini yang sejak daripada tadi lagi dah diam dah letakkan muka dekat bahu si Suraya ni. Pada waktu tu Tini dia baru bersuara. Lepas tu dia ajaklah pada Suraya ni balik sebab dah terlalu takut kan. Jomlah balik. Suraya dia cuba tenangkan Tini dengan berkata bau busuk tu yang di hidung ni kan. Tu bau getah bau getah sekerap kot yang dibawa angin kan. Walaupun hakikatnya Suraya sendiri dia rasa ragu-ragu tau dengan penjelasan dia time tu. Kedudukan mereka yang dah separuh jalan tengah-tengah kot dah menguatkan tekad pada Suraya ni dia nak teruskan juga perjalanan mereka pada malam tu. Takkan nak patah balik sama juga. Pergi pun sama juga. Pergi je lah. Alhamdulillah Tini dia setuju lah. Lepas tu mereka teruskan perjalanan. Tapi dengan tempoh pergerakan yang lebih laju tu sebab dah memasuki jalan kebun getah kan. Cuba bayangkan dah masuk kebun getah. Lepas tu dia orang lajukan gerak kaki dia. Bayangkan keliling kita getah ni. Jadi mereka hanya perlu berjalan ikut jalan kampung. Jalan kampung tu lurus yang akan bawa mereka tu terus pergi ke surau. Dalam perjalanan mereka tu time tu walaupun lancar sebab Tini dia tak ada lagi nak berpaut pada Suraya, tapi terdetik rasa pelik tau dekat hati dia. Sebab tak ada bau getah skrap sedangkan mereka berada betul-betul dalam kawasan kebun getah. Sedangkan tadi kan sebelum tu mereka hanya berada di tepi kebun. Tapi bau busuk skrap tu sangat kuat, bau dia memang menusuk hidung. Tapi Suraya ni dia hanya membiarkan segala pertanyaan dia dengan rasa pelik dia berlegak dalam kepala dia. Sebab dia bimbang lah kalau reaksi Tini yang memang terkenal dalam keluarga mereka tu sebagai seorang penakut, sekiranya Suraya dibangkitkan persoalan tu berbuat tiba-tiba Tini tiba-tiba rasa takut kat situ, dah tak tahu dah nak ke mana. Dia orang masih dalam keadaan berada kat kebun getah lagi. Seram dalam kebun getah tu. Hampir 15 minit mereka berada dalam kebun getah tu. Dan juga perasaan mereka pada ketika tu dah jadi gundah gulana. Amboi, dah jadi gelisah betul. Sebab sepatutnya perjalanan nak melintasi kebun getah tu hanya mengambil masa lebih kurang 5 minit je. Tapi pada ketika tu mereka berlari-lari, bukannya mereka berjalan 5 minit. Berlari boleh ambil masa lama. Cuba bayangkan peliknya. Tambahan pula, dekat penghujung kebun getah tu, sepatutnya
mereka dah dapat dah tengok kawasan surau yang selalunya surau tu diterangi dengan lampu Kalimantan dan juga pelita yang dipasang. Dah meriah dah, surau memang dah nampak dah. Dah boleh aim, dah boleh lari dah. Dah boleh rasa berani tau. Tapi mereka mula rasa takut dan Tini juga dia hampir menangis time tu sebab mereka berada dah terlalu lama dah dalam kawasan kebun getah tu. Kebun getah pokok dia macam mana, tinggi apa semua, gelap dan sejuk. Agak mustahil lah untuk mereka ni tersalah jalan. Tak logik lah. Mereka nak sesat dekat sungai tak logik sebab dia orang tak memang mahir kawasan tu. Arah yang perlu mereka ambil tu juga hanyalah laluan jalan terus je. Tak ada bengkang-bengkok. Kalau dia pergi ke kiri ke kanan pun semua tak apa, ini straight kot. Tapi dia stay ke mana ni, tak keluar lagi daripada kebun getah tu. Dia ikut jalan yang dah disediakan dan itulah satu-satunya jalan yang ada pun. Jadi itulah yang mereka lakukan pun time tu. Suraya yang time tu dah tak boleh nak buat apa kan, dia bertawakal, dia berserah kepada Yang Maha Kuasa. Dia berserah je supaya ya Allah keluarkanlah kami daripada masalah yang dihadapi. Setelah dia dah penat dah berlari-lari anak tu, jadi mereka mula perlahankan langkah, dah lemah dah tahu, dah tak tahu nak buat apa dah. Mereka mula baca beberapa potongan ayat suci Al-Quran yang mana dihafal sambil diteruskan juga perjalanan dia walaupun kaki dia dah lembik dah. Alhamdulillah lah mereka jumpa jalan keluar daripada kebun getah tu. Tapi mereka masih hairan lagi sebab kawasan surau yang selalunya terang benderang tu masih tak kelihatan time tu. Mana surau ni? Asal senyap sunyi kan? Mungkinlah kawasan surau tu gelap sebab pelita terpadam kot masa angin yang bertiup kuat tadi kot. Tini dia cuba nak tenangkan hati dia, dia cakap macam tu lah. Tapi dia tetap rasa gelisah. Dia rasa macam rasa berdudak-dudak. Sebab sepatutnya mereka dah menyalakan semula pelita tu. Sebab angin kuat tadi hanya bertiup sekali je. Itu pun hampir 20 minit yang lepas. Takkanlah mereka nak bergelap sampai sekarang. Macam tak logik je. Takkanlah tak boleh pasang sekarang. Tak logik lah. Agak mustahil lah kalau mereka tak nyalakan semula pelita-pelita tu. Kata Suraya dalam hati dia tanpa sempat dia nak teruskan persoalan. Tini tarikkan tangan Suraya. Lepas tu dia mula berlari lah untuk cepat sampai dekat surau tu. Sebab dia dah terlampau gembira dah bila dia dapat keluar dari kawasan kebun getah yang menyeramkan tadi. Tapi kan tak lama lepas dia berlari-lari, anak berlari juga. Tini yang tadi dia bersemangat tau, dia bertindak, tiba-tiba dia perlahankan kelajuan larian dia dan dia mula menangis. Dah habis-habis ikhtiar. Dia menangis kat situ. Bayang dalam dengan umur dia macam tu, menangis kat situ sebab dah terlampau takut tau. Jadi Suraya dia mula rasa risau. Dia tu pergi pelukkan si Tini. Lepas tu dia cuba tenangkan Tini. Bila dah sedikit tenang, Suraya dia mula tanya kan, sebab Tini ni menangis kenapa? Tiba-tiba je elok semangat lari, tiba-tiba berhenti nangis kan. Lepas tu jawapan Tini memang masa tu Suraya terperanjat sangat bila dia buka mata dia. Sebab mengapa Tini tu dia berhentikan langkah kaki dia, masa tu kan dia dah tak boleh nak tengok jalan, tak nampak jalan dah. Bila dia berada kat tempat dia tu, dia berhenti sebab nak melangkah ke mana dia dah tak tahu dah tau. Jalan tiba-tiba jadi kosong tau. Jadi Suraya dia pun perhatikanlah kawasan dekat situ. Dan memang betul macam apa yang dikatakan oleh Tini tu, memang tak nampak apa. Pada mulanya Suraya ni dia tak perasan langsung kawasan sekeliling mereka tu sebab dia bimbang. Dia bimbang kalau Tini yang sedang menangis teresak-esak tu akan rasa lebih takut tau. Tapi sekarang semuanya dah jelas dah depan mata Suraya. Kawasan tempat mereka berhenti tu seperti dilindungi oleh satu tirai tau. Tirai yang gelap gelita dan jalan yang berada di depan dia tu macam itulah jalan penamat. Dah tak ada jalan dah. Memang stop dekat situ. Macam mana akan nak gambarkan bahawa di depan kita ada sesuatu yang gelap. Tak tahu nak digambarkan macam mana. Di mana kawasan mereka sedang berdiri tu dah tak ada apa dah. Di kiri dan juga kanan mereka sama juga. Jadi gelap bergelita.
Masa tu bunyi sekeliling dah tak ada dah. Sunyi sangat-sangat. Mereka dah berada dekat satu puncak gunung ataupun dekat tebing gunung pada waktu malam yang gelap. Seolah-olah macam tu lah kan, depan kita bila kita duduk kat tempat tinggi, berdiri tempat tinggi, kita akan nampak depan kita kosong je. Tak ada apa. Itulah gambaran yang diberikan. Jadi Suraya, dia dah mula rasa macam mati akal dah. Dia hanya biarkan je si Tini tu menangis, sambunglah menangis. Dan dengan juraian air mata Suraya sendiri, dia nak kuatkan diri dia untuk dia bacakan ayatul kursi. Dia cuba juga. Kemudiannya, dia azan tau. Sekuat hati dia azankan juga. Hanya berserah kepada Yang Maha Kuasa. Time tu hanya Allah sahaja tempat untuk dia bermohon pertolongan, yang mampu untuk bantu mereka, dan itu sahaja yang mampu mereka lakukan ketika tu. Dan time tu memang betul-betul dia berserah, meletakkan 100% berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala secara tiba-tiba tau. Time tu Suraya ni dia terbersin. Bila dia terbersin, dia bukakan mata dia, terbentang dekat depan mata dia kawasan sawah bendang yang memang luas, mata memandang, memang sayup je. Jalan time tu dah mula dah kelihatan dekat kawasan sekeliling, dah mula menunjukkan rupa lagi. Dah tak ada dah kawasan gelap gelita seperti tadi, yang dah tak ada dah. Hakikatnya akak nak bagi tahu, bukan dia nampak sawah padi tau, tapi dia seolah-olah mata terbentang, wah cantik, tenang je. Hakikatnya dia dekat kebun getah. Jadi Tini yang tadinya dia dah terduduk menangis, dia dah mula dah berpaut balik pada kaki Suraya lah. Lepas tu dia rasa hairan tau. Hairan yang bercampur dengan gembira, sebab dia dah mula tak berada dekat kawasan yang gelap gelita, yang pekat, yang entah kat mana dia orang tak tahu. Perkara yang paling memeranjatkan mereka pada ketika tu adalah kawasan yang ditulisnya bendang yang luas yang mereka berada sekarang tu adalah sebenarnya mereka berada di belakang kawasan surau yang ingin mereka tuju tu. Pada awalnya, dan jaraknya juga hampir sama, 200 meter melepasi surau. Sepatutnya mereka tadi awalnya sedang berada dekat kebun getah kan, tapi sebenarnya mereka berada di belakang surau dalam keadaan lapang. Maknanya sepatutnya mereka dah lama dah tiba dekat kawasan surau tu, tapi mata mereka dah dipesongkan, dah ditutup, dan akhirnya mereka dah terlajak sejauh 200 meter, melebihi daripada posisi, masa lokasi asal mereka kat surau tu. Bukan tu je, mereka juga tanpa sedar dah melintasi jalan raya utama yang memisahkan kawasan surau dekat hujung kampung dan juga kawasan sawah padi. Memang mereka dah berada dekat kawasan sawah padi lah ceritanya ni. Setelah tu mereka berdua terus, dia orang pecut lah, apa lagi, dia orang teruskan perjalanan tu nak pergi ke surau tu sambil menangis. Dan time tu Tini juga dia pengsan setelah mereka berada dekat kawasan perkarangan surau tu. Habis-habis lepas tu pengsan time tu. Kecoh lah pada malam tu dengan kisah daripada mereka ni, dan sejak daripada tu tak ada seorang pun orang kampung yang berani nak gunakan jalan yang mereka lalui pada malam hari, melainkan dalam kumpulan yang ramai-ramai macam tu. Alhamdulillah lah, pengalaman daripada malam tersebut menyebabkan mereka berdua ni demam. Alhamdulillah, demam. Ada pengajaran dia dekat situ, kalau boleh lah berada dalam kumpulan yang ramai. Jadi Tini yang tadi dia pengsan, dia dah mula sedar. Tak lama lepas tu bila disedarkan oleh nenek mereka, barulah Tini tu dia rasa agak lega. Pengalaman tu juga menyedarkan mereka bahawa terdapat makhluk lain sebenarnya yang berkuasa dalam memesongkan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bukan bersendirian sebenarnya. Itu semua kita semua tahu. Dalam bilik akak ni pun akak sedia maklum bahawa akak bukan bersendirian. Sekian sahaja untuk kisah kali ini. Sekian saja 2 kisah untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Ilmu yang manfaat sama-sama kita jadikan sebagai amalan, insya-Allah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Bye. Terima kasih.